ke-98. Kira slow sikit lah kita punya pelajaran hikam ni. Kadang-kadang ada, lepas tu 2 bulan pula baru ada. Jadi kesabaran dia tu menandakan kita ni bagus lah, sabar Ah, Bila nak datang balik, cari balik. Kat mana berhenti hari tu kan? Sebab Ustazah pun minta maaf juga. Ingatkan lepas bersara lebih kemain dulu kan. Dah bersara, insyaAllah datang tiap-tiap minggu. Masjid Darul Ihsan. Tengok dah bersara, lagilah payah nak datang. Kadang-kadang banyak outstation juga. Masya Allah, diuji dengan kesibukan lah. Jadi Ustazah akan bacakan dan sahabat-sahabat muslimah akan ikut insyaAllah. Al-'ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Masya Allah, pendek je kata-kata hikmahnya. Tapi Masya Allah, maksud dia dalam sangat. Apa maksud dia? Al-'ata'u minal khalqi hirman wal man'u minallahi ihsan. Masya Allah. Pemberian daripada makhluk itu suatu kerugian dan penolakan daripada Allah itu suatu pemberian dan kurniaan. Masya Allah. Okey, tuan puan pandang Ustazah dulu. Nak bagi faham. Dekat kata-kata hikmah ni ada perkataan berlawanan. Perkataan berlawanan. Ini maksudnya, ini adalah kata-kata hikmah ni tinggi tau nilai bahasa dia. Sebab dia ada perkataan-perkataan bertentangan. Contoh, al-'ata'u bertentangan dengan al-man'u. Apa makna al-'ata'? Al-'ata' maksudnya pemberian. Bertentangan dengan al-man'u. Tak bagi, halang, penolakan. Atau kita ambil bahasa mudah, al-'ata'u maknanya penerimaan, wal man'u maknanya penolakan. Yang kedua, ini boleh kita kata kalimah yang bertentangan adalah hirman dan ihsan. Dia sedap dia tu tuan puan, sebab bila kita sebut istilah tu ataupun kalimah tu, dia macam bunyi sama kan, macam pantun kan. Ujung dia kena sama je. Kalau orang kata dia nak berpantun, ujung dia kena sama. Kalau tak sama, kita pun ketawakan dia. Apa benda pantun tu, ujung dia lain. Sedap dengan pantun ni sebab ujung dia sama kan. Dalam bahasa Arab juga macam tu. Kita boleh belajar kalau dalam bahasa Arab ada namanya al-arud wal-iqa'. Maknanya, kalimah-kalimah dalam bahasa Arab tu dia ada dia punya melodi dia. Dia ada dia punya, bukan melodi juga maksud dia ada dia punya, yang sama tu lah, sedap baca. Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan. Nampak tak ujung dia? An. Itu memberikan satu semangat tu baca tu. Tak faham maksud, tak apa. Tak faham maksud pun tak apa. Tapi rasa menarik kan? Apa benda? An. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ujung-ujung dia tu. Ada pula yang ujung dia ra, nufura, sa'ira, ra. Itu kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan bertemu. Macam Ustazah dulu ada satu subjek khas. Belajar satu SEM, al-arud wal-iqa'. Saya ingat lagi masa Ustazah belajar subjek al-arud wal-iqa' tu dengan Dr. Zahazan. Tak ada doktor lagi lah masa tu. Peringkat BA kat Jordan. Satu kelas dengan Dr. Zahazan. Al-arud wal-iqa'. Maknanya itulah cantiknya bahasa Arab ni. Dalam kita punya kata-kata hikmah ni juga ada hirman, ihsan. Ujung dia alif nun kan? Tapi maksud dia bertentangan. Hirman adalah halangan. Maksud dia bukan pemberian yang sebenar. Hirman, macam kita faham, haram ya hajjah, haram kalau pergi Mekah kan. Hirman, sebenarnya halangan. Boleh jadi satu hijab.
Dan ihsan adalah sebenar-benar pemberian dengan kasih sayang. Masya Allah ya. Ihsan adalah pemberian yang sebenar-benar dengan kasih sayang. Jadi mari kita cuba fahami apakah maksud daripada hikmah ini. Pemberian yang datang daripada makhluk. Al-ata'u minal khalqi. Pemberian yang datang daripada makhluk. Seronoklah kalau makhluk bagi. Betul tak? Seronok tuan-puan. Seronok ke tak seronok? Tiba-tiba datang kuliah ni ada kawan kita menunggu kita. Ya, siap dah pemberian dia apa dia? Sebentuk cincin. Seronok tak? Seronok. Ya, ada yang ajak kita datang rumah dia. Nak bagi kita ni, dah lah jamu makan, siap dengan hamper. Hamper tu bukannya dalam tu apa? Apa nama? Super ring. Tu makanan-makanan jajan tu tak nak tu air kotak ke apa. Ya, ini hamper Masya Allah sesuai dengan selera kita. Kain tudung, jubah, mahal-mahal tu lah. Ya, purse, handbag. Seronok tak? Oi, seronok. Seronok. Itu kita nampak apa dia? Al-ata'u minal khalqi. Manusia bagi, makhluk bagi. Apatah lagi kalau makhluk tu bagi kita tuan-puan, kita nampak dia bagi atak dia apa dia? Jawatan, pangkat, gelaran pada nama kita, penganugerahan, ketokohan. Masya Allah, seronok tuan-puan. Bahkan ada orang yang struggle nak cari benda tu semua. Nak dapat pangkat tu, nak dapat gelaran tu, sanggup bayar, sanggup macam-macam lah tuan-puan. Sebab nak beritahu seronoknya benda tu. Kita pernah belajar kan hubbut apa? Hubbut tatallu', hubbut tamattu' dengan hubbut tamalluk. Cuba sebut balik perempuan. Ini ulangan ni, itulah sebab kelas dah lama tak datang ni. Ya, sekejap ada, sekejap tak ada kelas. Ini kena masuk dalam kepala ya. Apa dia tadi? Hubbut tatallu' nombor 1. Lepas tu hubbut tamattu'. Lepas tu hubbut tamalluk. Hubbut apa tadi? Hubbut tatallu' ni kita memang cenderung memiliki nafsu, cita rasa untuk ambil tahu. Untuk nak tahu, ambil tahu, begitulah manusia. Sebab tu teknologi tu, tengok macam-macam aplikasi tu memenuhi selera. Sebab dia tahu demand dia apa? Demand dia semua orang nak ambil tahu. Jadi tengok media sosial semua, dia memberikan kita akses kepada semua benda. Sama ada berkait dengan kita ataupun tak berkait dengan kita. Tapi mesti akan ada lah dia punya subscriber dia mesti ada. Kenapa? Cita rasa manusia macam tu dia nak tahu. Betul tak tuan-puan? Orang yang kita tengok pun tak kenal kita, tak ada urusan dengan dia, tapi nak tahu. Itu hubbut tatallu'. Fashion apa segala semua nak tahu. Hubbut tatallu'. Window shopping, hubbut tatallu'. Bukan nak beli, nak tengok. Ya, itu perangai kita lah. Kan? Nak ambil tahu. Hal orang semua nak ambil tahu. Tak penting pun. Itu yang boleh jadi segala berita laku. Kerana demand dia ada. Apa demand dia? Dah memang orang suka ambil tahu. Cuba demand tak ada, pemberita pun tak ingin bawa berita tu. Tapi ni datang je berita macam tu, ramai orang yang akan tengok. Ramai orang yang akan komen. Nampak tak? Hubbut tatallu'. Yang kedua, hubbut tamattu'. Suka nak merasa. Suka nak menikmati. Itu dunia fashion berkembang. Ya, dulu suka pakai kain tebal. Nak rasalah. Orang kata kain tu sedap, terletak lah, apalah. Nak rasa. Dia tak semata-mata pandang. Nak beli juga. Lepas tu bertukar pula macam ni fashion. Nak rasa juga. Ya, kita tak boleh kata dah lah, dah banyak dah. Tak, hubbut tamattu', nak rasa. Besar lagi hubbut tamalluk. Nak memiliki. Saya bagi contoh tuan-puan, minta maaf lah. Contoh tu,
Baru-baru ni macam ni lah, macam contoh kan, anak kita nak kahwin kan. Kan nak buat baju apa? Baju akad nikah, baju kahwin. Kalau ikutkan, baju macam tu pakai berapa kali? Sekali je. Betul kan? Sekali je. Tak ada orang datang kuliah ustazah pakai baju bersanding. Ya, tak ada. Tak buat dia orang. Sekali tu je. Dan kita tak ada niat nak kahwin banyak kali. Buat kita belilah, kita buat. Mana tahu besok nak kahwin pula lagi 10 tahun. Tak ada orang niat macam tu. Tapi, kalau kita fikir macam tu, sewa je lah. Bolehlah pakai hari tu. Memadailah hubud tamatuk je. Nikmatilah sekejap, raja sehari tu. Tapi ada orang dia tak nak tuan-puan. Dia nak tamalluk. Ini saya tak kata orang lain. Ni anak-anak saya nak kahwin ni kan. Kita tengok ragam tu. Tak payahlah, kita sewa je. Pakainya sekejap. Tapi sukalah design ni. Nak buat kenangan jugalah yang ni. Dah tentu dah takkan pakai hari lain. Sampai ke masa tu tuan-puan, ini masa tu unding-unding dengan anak lah dia nak kahwin. Sampai keluar tu Ustazah Jawan ni. Ni kata hubud tamalluk ni. Nah, sampai keluar perkataan tamalluk. Sebab apa? Clear sangat. Jelas sangat. Itulah dia manusia. Dia nak miliki pakaian tu. Pandang-pandang setiap hari tak apa dah kat almari. Tak pakai. Tak menikmati dah. Nak tengok je. Nak memiliki. Tak nak lah Umi. Nanti kan kita pakai kan ada 100 orang lagi pakai yang sama. Tengok hubud tamalluk. Ya. Jadi benda tu memang ada dalam diri kita. Cuma kita nak baiki. Nak adjust. Jadi gosok-gosok anak tu sikit. Sabar. Kita faham dia excited kan. Tapi tu gambaran lah tuan-puan. Jadi termasuk dalam apa yang kita belajar ni sahabat-sahabat sekalian. Orang seronok dengan pemberian daripada makhluk ni. Sehingga kadang-kadang mata hati dia tak dapat melihat sesuatu tu dengan mata hati dia. Ya, dia kerana kesukaan nafsu terhadap pemberian-pemberian tersebut. Tapi kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kamu kena ingat. Boleh jadi pemberian makhluk itu adalah hirman. Sebenarnya satu halangan. Entah-entah halangan kamu patut naik darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Entah-entah halangan kamu patutnya makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Entah-entah halangan yang menghijab hati kamu. Ya, halangan yang apa ni? Patutnya hati tu basirahnya bersinar-sinar tuan-puan, tapi terhalang cahaya itu kenapa? Dek banyaknya pemberian manusia ini. Al-ata'u minal khalqi. Sebab boleh jadi pemberian itu menyebabkan yang subur dan makmur adalah nafsu kita. Jadi kalau demikian kita faham tuan-puan, kita takkan jadi orang yang kemaruk kepada apa yang ada di tangan manusia. Kita tak kemaruk. Bukan kemaruk harta, bukan kemaruk pangkat, bukan kemaruk. Saya guna perkataan kemaruk sebab nak gunakan teruk sangat dah. Dah tak boleh berfikir mana yang baik, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang batil. Kenapa? Duduk di alam kemaruk. Kemaruk ni sikit-sikit macam mabuk lah. Bila mabuk tak boleh fikir. Dah tak nampak dah. Semuanya dah samar-samar. Dah mabuk kan? Tuan-puan, masa kita nak bersalin, ada orang zaman sekarang, ada ramai ambil epidural juga kan? Diberikan epidural. Tapi zaman-zaman kita dulu, ingat lagi tak tuan-puan? Kita diberi bantuan untuk menguruskan kesakitan tu dengan satu gas kan? Siapa tak tahu gas apa? Tapi apa jadi bila kita pakai tu? Rasa macam mabuk kan? Rasa macam mamai. Tapi saya tak selesa benda tu. Kadang-kadang saya tolak. Itu lagi teruk saya rasa. Lagi rasa macam hilang kesedaran yang sebenar. Sebenarnya tujuan dia nak mengurangkan kita punya rasa kesakitan. Tapi saya tak selesa sebab saya rasa akal ustazah jadi macam tak tahulah. Jadi dalam keadaan tu kita macam bercakap pun tak apa-apa kita cakap. Kan? Kita macam mamai. Macam tak tahu cakap apa. Dan kita punya tindakan pun tak tahu apa tindakan kita. Inilah gambaran orang kemaruk juga tuan-puan.
Dia dah tak boleh nak fikir dengan baik. Kenapa? Boleh jadi banyaknya pemberian daripada makhluk itu sebenarnya merupakan hirman. Kamu terhalang sebenarnya. Sedangkan mungkin ada segelintir kita, manusia ni lah. Mungkin juga kita sendiri, ustazah sendiri boleh jadi, kita terlalu aim kepada sesuatu yang sebenarnya masih lagi berupa pemberian manusia je. Pengaruh, puji-pujian daripada manusia, kan? Semua tu enak tuan-puan, enak, seronok. Tak usahlah kata tak seronok. Orang puji ni seronok. Ya. Kalau orang dalam satu grup WhatsApp tu puji-puji kita, di forwardnya pula pujian daripada kita, lalu makan hari tu. Senang hati kita. Ya. Tapi kita kena ingat, jangan jadikan tu tujuan hidup. Jangan jadikan tu keselesaan hidup kita. Nanti bertemu dengan hari kita dikeji oleh orang, dikomen oleh orang, kita jatuh teruk sangat. Sebab kita kena ingat, al-ata'u minal khalqi hirman. Pemberian-pemberian ni boleh jadi satu halangan sebenarnya. Atau kata lainnya, dapat apa yang kamu nak tu, semua benda kita nak kita dapat. Seolah-olah dimudahkan oleh semua orang lah untuk kita dapat, belum tentu benda baik. Boleh jadi penghalang kepada sesuatu yang lain, yang lebih besar, yang lebih utama. Mungkin menghalang kamu daripada jadi ahlus siyam. Mungkin menghalang kamu daripada jadi ahlul qiyam. Mungkin menghalang kamu daripada jadi ahlus sadaqah. Ini semua VVIP yang saya sebut ni. VVIP akhirat besok. Korang pun ingat macam mana nak register jadi VVIP akhirat besok? Ini kan VVIP kat dunia pun nampak sedap. Nampak istimewa. Ya, nampak diberikan keutamaan. Bayangkan tuan-puan, hari yang Allah miliki segala-galanya, Maliki Yaumiddin, diisytiharkan VVIP, diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi siapa VVIP dia tuan-puan? Ahlul Qiyam, Ahlus Siyam, Ahlus Sadaqah, Ahlus Salah, Ahlul Jihad. Tengok-tengok 5 benda, contohlah pas kurang-kurang bagi 5 tu. Tengok 5 jalan ni kita terhalang dek kerana pemberian yang kita dapat kat dunia ni. Seronok. Kita pun sebut, untunglah dia sejak kahwin dengan si Anu bin si Anu tu. Itu kita cakap. Pindah dah dia, tak duduk dah rumah flat tu. Sedap yang itu cerita kan. Kita nak gambar ke, seronoknya dia. Dia dapat apa dia nak. Sejak kahwin dengan si Anu bin si Anu, dia dah pindah dah. Dah dibuat banglo untuk dia. Ada kolam. Apa lagi? Ada lift. Tu kira rumah hebat-hebat lah tu. Kita tu menghitung pemberian tu tuan-puan seperti itu. Yang dengar ni pula Allah terkebil-kebil lah. Nak banding dengan laki aku, dia kata. Mulalah. Sebenarnya tak perlu tuan-puan, tak perlu nak rasa terkagum sangat, tak perlu nak rasa meleset sangat hidup kita. Sebab apa? Terlalu subjektif. Terlalu subjektif tuan-puan. Bukan itu letaknya nilai semua tu. Sebab di sebalik benda yang kita tak nampak tu kita kena tahu. Ada benda ni Allah nak bagi aku ni. Ada benda Allah nak bagi aku. Masya Allah tuan-puan. Ini yang dinamakan sebagai husnuzan billah. Sangka baik dengan Allah. Allah nak suruh aku jadi ahlul qiyam ni. Sebab tu banyak masalah. Benda aku nak, aku rasa macam tak dapat je. Ya, macam susah je. Anak orang lain senang je mak dia jaga. Tahu-tahu kan asyik naik pentas je, pelajar terbaik. Yang anak kita ni dah habis dah sekolah dia. Dah tak ada, dah habis dah tingkatan 5 dah kan. Dah tak ada dah chance nak jadi pelajar terbaik ni. Tapi ia menjadikan kita ahlul qiyam kan tuan-puan. Tak berhenti minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian juga wal man'u minallahi ihsan. Apabila kita nampak macam halangan, man'u, maknanya tak ada pemberian. Tak nampak Allah bagi kita. Nampak macam Allah bagi orang lain je, tak bagi kat kita. Tapi Ibnu Athaillah mengatakan, ihsan.
Boleh jadi itulah tanda belas kasihan Allah kepada kita. Masya Allah. Sebab Allah lebih tahu. Muslimin-muslimah Allah lebih tahu. Kita ni layaknya untuk apa? Layaknya untuk pujian ataupun cacian? Yang mana akan menjadikan kita hamba Allah yang sebenar? Jadi Allah halang sesuatu daripada kita sebab Allah kesian dengan kita. Mungkin kita terliur melihat kekayaan orang. Orang kaya tak main dah angka puluh ribu, ratus ribu tak main. Dia semua start dengan juta. Start dengan juta tuan-puan. Dan akhir zaman ni memang melambat-lambat orang kaya. Melambat-lambat. Tak kisahlah kaya jalan betul, jalan tak betul. Tapi ramai sangat. Start benda dengan juta. Kalau ratus-ratus ribu-ribu ni, itu macam duit tepi dinding kita je. Itu duit basahan je. Tak payah kira pun. Ya, dia start dengan juta. Kita tuan-puan kalau dengar macam tu kan, Masya Allah. Yelah, mungkin terlintas kat hati kita kan. Seronoknya lah kalau macam tu yang kita ni, ya Allah. Nak dapat, katalah nak dapat 1,000 tu pun. Puas jual kuih tart. Puas nunggu musim raya lah, itulah yang habis cara dah. Tak jual tudung, jual scarf, tak jual scarf jual. Boleh lah. Saya kata sungguh yang berjual-jual macam tu kan. Bukan untung besar, untuk satu barang tu. Ya mungkin dapatlah RM2, RM3. Menghitung tu, sekali datang anak minta yuran, habis sekaligus yang kita cari 3 sebulan, 2 bulan. Itu tahap kita tuan-puan. Bukan kata jenis duit tersepak-sepak, tak ada. Ni bukan jenis cuti sekolah je Eropah, cuti sekolah je Australia, tak. Ya, kalau nak pergi tu, ibarat balik tu, miskin balik. 5 tahun balik. Nampak macam melancong, tapi lepas tu miskin balik tu. 5 tahun pula jual tudung. Ya, nak boleh dapat balik. Maknanya tak kaya lah tu. Biasa-biasa je. Itu kita. Ya, contohnya lah. Tak usah duk terliur lah. Dengan yang banyak-banyak tu. Sebab apa? Kita sesuai yang tadi tu. Kita sesuai. Kadang-kadang kita pun boleh agak perangai kita tuan-puan. Boleh agak perangai kita. Tahu dah. Selok-belok. Kona baring nafsu kita ni. Kita tahu dah. Betul juga aku ni. Kalau dibagi limpahan, dibukakan pintu dunia ni pada kita tuan-puan, kita tahu dah boleh agak. Betul, aku pun rasa aku tak percaya. Tak datang dah kuliah. Tak datang dah kuliah. Ya? Datang kuliah pun nak cari doa-doa dapat rezeki. Contohnya lah. Saya tak kata perempuan, dia contoh. Mana tahu kan ya? Bila dah didapangkan rezeki, dah dibuka segala pintu rezeki, tak datang dah. Ya, Masya Allah tuan-puan, Allah tahu macam mana kita. Allah tahu macam mana kita tuan-puan. Jadi, Alhamdulillah, sebenarnya juga hikmah ni kan nak bawa kita supaya dapat bersyukur dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada keadaan yang kita ada sekarang. Yang kita ada sekarang adalah keadaan yang layak, yang paling berhak untuk kita syukuri. Alhamdulillah. Kalau pun kita rasa macam disukat-sukat dan tersekat-sekat, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Duit kita masih boleh kira. Ada orang tak boleh kira dah duit dia tuan-puan. Dah tak terkira. Aset-aset dia. Kena lantik satu pihak lain, third party, untuk uruskan aset dia. Kita, kalau lantik third party, bankrupt kita tahu. Sebab apa? Siapa nak bayar third party tu pula? Apa benda aset nak dikira? Tak ada benda pun. Senang hangat nak kira. Tapi tuan-puan, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebab apa? Ini ihsan Allah kepada kita. Tuan-puan ingat tak serabut ke dapat macam-macam benda? Serabut. Setara almari kita yang ada pakaian sekarang ni pun, serabut tuan-puan. Serabut ya Allah, nak fikir, nak apa. Berapa kali dah kita buat kan? Saring, sedekah. Jadi satu kerja pula kan? Saring, sedekah. Macam diperbudakkan oleh nafsu tu. Lepas tu beli lain. Hanger tu kan masa tersimpan, kena diisi. Jadi, Masya Allah Ustazah pun tak boleh bayang kalau orang yang ada
Bilik khas untuk kasut, bilik khas untuk handbag, bilik khas untuk ni. Setara kita yang ada sikit-sikit pun rasa nak muntah tengok. Betul saya cakap. Rasa nak muntah tengok. Ada kadang-kadang beg kita tu yang tak pernah sentuh. Dah sebut setahun. Habis tu apa fungsi dia tu? Hubbut tamalluk. Nak tengok ada. Pakai tak? Sebab kalau pakai sekarang, tertinggal IC tuan-puan. Kalau tukar-tukar beg. Nampak tak dia punya merananya perangai suka tukar-tukar barang ni? Tak bawa beg pun ada purse tinggal. Sebab apa? Tukar handbag lain. Beria belanja orang sampai time nak bayar, purse tinggal. Sebab apa? Alasan dia, hari ni I tukar handbag. Nampak tuan-puan punyalah nayanya hidup kita kan? Dan sebab tadi hubbut tamatta, hubbut tamalluk. Kadang-kadang rasa macam terjeluak tengok benda tu. Tapi datang juga perasaan nak beli lagi, nak beli lagi, nak beli lagi. Ini kita kena sama-sama baikilah. Ya, kena ada perkataan enough juga cukuplah kan. Yang ada tu pun tak pakai. Sedekah-sedekah lah. Bagi-bagilah orang biar orang pun boleh merasa juga kan. Daripada tak berfaedah pun. Kumpul, 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 kumpul. Apa faedah dia? Dan menyusahkan kita tukar-tukar ni. Carilah satu yang paling apa? Yang paling selesa, pakai dulu tu sampailah. Sampai orang kata apa, kalau orang bahasa kamu sampai rahai lah pakai. Tukar lain. Baru puas hati. Ya, itu contoh tuan-puan. Jadi bila Allah menghalang kita daripada sesuatu yang kita nak, semua orang nak kaya raya, nak diangkat di julang, nak dapat pengaruh yang besar. Tapi Allah halang, ada sukatan, ada sekatan. Ihsan daripada Allah. Allah kesian kat kita. Kita tak tertanggung. Pujian-pujian yang banyak mungkin boleh menjadikan kita sombong. Ya, kesenangan-kesenangan melimpah ruah jadikan kita ni mungkin kurang empati dengan orang lain, tak cakna pada kebajikan orang lain. Besok kita jadi orang yang hanya banyak beban bukan banyak bekan. Allah Maha mengetahui. Kita tengok mafhum hikmah. Saya bacakan yang dalam buku puan-puan dulu ya. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, jangan merasa adanya yang memberi nikmat kepadamu selain Allah. Ini pun satu noktah yang penting. Yang memberi nikmat kepada kita tu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nampak seperti minal khalqi, daripada manusia, daripada makhluk. Tapi kita kena pergi satu step yang ke depan, apa dia? Jangan terhijab kat situ. Walaupun nampak macam orang bagi pangkat, orang bagi jawatan, orang bagi harta, orang bagi macam-macam. Tapi kita mesti melihat pemberi nikmat yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita nampak pemberi nikmat yang sebenar adalah Allah, kita tahu urusannya adalah urusan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak terhenti setakat terima kasih dengan orang, nak balas budi orang, ya. Tapi kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan jadi hamba yang bersyukur dengan Allah dan berterima kasih dengan manusia. Sifat berterima kasih dengan manusia adalah sifat yang dianjurkan oleh Islam. Sampai di sana dikatakan, siapa yang tak pandai berterima kasih dengan manusia, maka kebarangkalian dia juga tidak pandai bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda tu ada perkaitan dia tuan-puan sekalian. Ya, kita nampak sesuatu pemberian makhluk, terima kasih dengan dia, tapi lebih besar daripada itu, kita tahu bahawa itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan anggaplah segala nikmat yang kau terima daripada selain Allah itu boleh jadi satu kerugian. Yakni di antara engkau dengan Allah tidak ada badan perantara. Maka semua nikmat yang kau terima semata-mata daripada Allah. Dan bila terjadi engkau merasa menerima nikmat dari manusia, maka itu satu kerugian. Maksud dia macam ni. Jangan rasa nikmat itu semata-mata datang daripada manusia. Jangan rasa macam tu. Lepas tu lupa Allah Subhanahu wa taala. Hari ni ramai kat macam tu tuan-puan. Kita tutang budi dengan orang. Sampai kita tidak ada jati diri sendiri, prinsip sendiri tak ada. Katalah seseorang tu, ya, dia tutang budi dengan kawan dia. Ikutlah kawan dia. Sebab apa? Sebab kawan dia ni, dia rasa kawan dia ni bagi kerja kat dia.
Kawan dia ni bayar gaji kat dia. Ya, ni anak-anak nak makan apa semua, keluarga semua, dia dapat gaji daripada kawan dia ni. Kawan dia ni kontraktor besar, ada projek begitu begini. Dan dia terhalang, dia tak nampak pun semua ni nikmat daripada Allah. Pemberian Allah. Allah nak uji kamu ni. Sama ada bagi sikit ke bagi banyak, Allah nak uji. Dia tak nampak semua tu. Yang dia nampak, bertuahnya aku, ada kawan kontraktor besar. Dulu aku tak kerja, dulu aku tak ada duit. Semenjak dengan dia, tengok ayat-ayat, semenjak baik dengan dia gini-gini, tengok duit banyak gini-gini. Sampai tuan-puan, ini sebagai contoh, katalah majikan dia tu terlibat dengan apa-apa projek rasuah sekalipun, dia diam. Tak ada dah. Tak ada dah boleh bercakap yang benar dan sebagainya. Sebab apa? Aku ni gaji daripada dia. Nampak tak ya tuan-puan sekalian? Dia akan bawa kita kepada satu keadaan yang tak baik tu. Apabila seseorang itu hanya melihat pemberian tu sebatas makhluk. Tapi orang yang terasa, ini daripada Allah, Allah mudahkan melalui dia. Allah nak uji aku juga. Baik Allah bagi sikit, baik Allah bagi banyak, tetap ujian. Jadi apabila bertemu dengan sesuatu kebatilan, kita tahu kita ada stand kita ada prinsip kita. Sebab maruah nilai manusia ni pada prinsip hidup dia. Ya, jadi nampak tak tuan-puan? Apabila seseorang tu tahu itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjadi orang lain. Apabila kita hanya menjadi orang yang tak boleh, ni bos saya, ni majikan saya, gini, saya masuk syarikat ni, maka dia akan dibawa oleh arus. Sebab dia tak nampak ada kuasa besar yang mengatur segala-galanya, iaitu Allah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Yakin ke tak yakin? Al-Wahhab, yang maha mengurniakan. Ya? Siapa-siapa pun sekelip mata, tuan-puan, Allah nak ambil segala-galanya. Sekelip mata je. Tapi kita sampai hilang dah keyakinan kita. Ya, ma'rifatullah kita. Kenapa? Halangan-halangan pemberian-pemberian daripada makhluk tadi. Sebab tu takut tuan-puan, menerima sesuatu daripada orang ni sebenarnya kena fikir panjang juga. Betul. Jangan bodek-bodek, pembodek-pembodek ni jangan. Mengambil kesempatan. Kadang-kadang kita kena ada satu maruah kita juga, prinsip kita. Kita kawan dengan orang, jangan ambil kesempatan dengan orang. Sebab apa? Sebab boleh jadi pemberian dia hirman. Anggap macam tu je. Ya, aku best lah kawan dengan orang kaya. Boleh lah gini-gini. Ustazah Asri pun cuba jaga benda tu. Contoh macam tahfiz kan tuan-puan kan. Ya. Banyak je apa keperluan kan ya. Itu belasan juta sekarang lah kalau tahfiz yang dah siap ni. Boleh jadi kita boleh mengambil kesempatan daripada persahabatan-persahabatan orang VVIP, orang kaya. Ini saya cakap jujur-jujur tuan-puan. Hajah Wani jadi saksi kawan ustazah yang ini kan. Boleh jadi. Maknanya bolehlah kita rapatlah dengan dia, kita jumpalah dengan dia, kita himpitlah dia. Tapi alhamdulillah setakat ni selera tu tak ada nak buat macam tu. Sama je. Kaya ke, sederhana ke, miskin ke, kita santuni sama je. Sebab apa? Kita tak ada nak ambil apa-apa pun. Kita tak ada nak ambil apa-apa pun. Ustazah senang je. Konsep Ustazah nak ambil doa dia je. Harap-harap bertemulah dengan orang yang mustajab doa. Tak ada nak ambil, kata himpit dia sebab apa? Nanti dapat kat kita juga. Dia boleh tolong tahfiz ini. Tak. Pada Ustazah, kita cakap umum, orang nak tolong. Tak ada nak impit-impit orang, nak bodek-bodek ke apa, tak ada. Sebab apa? Kita tak tahu hirman atau ihsan. Ya, dan kita pun tak nak termakan budi teruk sangat. Nanti kita kunci mulut daripada bercakap yang benar. Tak nak. Bercakap yang benar ni satu nikmat tuan-puan. Jadi kita tu ada apa? Kena ada pertimbangan. Pada cara kita bawa diri tu kena ada pertimbangan. Kenapa? Ini antara masalah. Banyak dapat sesuatu daripada orang, boleh jadi ada benda yang kita akan terhalang. Terhalang apa dia? Inilah benda-benda yang Masya Allah lebih besar untuk kita fikirkan. Kita ni Allah ciptakan adalah untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ujian kita yang sebenar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah jadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdi diri kepada Allah SWT. Itu nombor satu tu. Itu pokok kunci dia.
Jadi yang lain-lain ni tuan puan kena pandai diurus dengan sebaik-baiknya. Seorang hakim berkata, ni tengok hakim ni cakap. Menanggung budi kebaikan manusia lebih berat daripada sabar kerana tiadanya. Ya. Tengok hakim ni cakap. Ustaz pun tak baca lagi hakim ni cakap. Hakim ni kata, kamu nanggung budi kebaikan orang tu berat tau. Silap-silap, kamu tak ada prinsip. Silap-silap, kamu angguk pada benda yang salah. Silap-silap, bawa rebah. Kesian kawan kita tu kan. Kita tak boleh cakap, memberikan nasihat yang betul pada dia. Sebab apa? Dah dia bagi kita terlampau banyak. Baju kita ni pun dia belikan. Tudung kita pun dia belikan. Rumah kita duduk pun dia bayarkan. Mau nak cakap apa kat dia? Dia buat salah ke? Ya, tak apa. Dia melawan suami dia, tak apa. Itu memang sepatutnya. Pula dah. Dah kita termakan budi. Betul tak? Berani kita nak tegur. Mana boleh macam ni. Islam mengatakan begini. Dia tengok baju yang kita pakai tu kan. Ya, asal aku bagi ni. Dah satu hal tuan-puan. Sebab tu betul. Janganlah sengaja-sengaja. Tak tahulah. Itu pun antara prinsip Ustazah juga. Tak mahu terlalu termakan budi. Contoh ada orang macam tu tuan-puan. Asal pergi makannya nak orang belanja. Kita ada duit belanja lah orang. Tak kira lah. Dia punya sifat macam ni. Dah orang yang dia bawa makan tu kaya. Dah orang tu banyak. Kalau ustazah tu masa tak kisah pun. Dia kaya ke. Duit dia 1 bilion ke. Kalau ustazah ajak dia makan. InsyaAllah kita bayar. Lepas tu biar tunjuk betul-betul nak bayar. Jangan macam. Ni saya nak bayar. Tak payah cakap. Pergi bayar terus dekat apa. Dekat cashier tu. Awal-awal lagi. Betul tak? Sebab apa? Tak nak termakan budi sangat. Sikit-sikit boleh. Ya. Tak nak. Ini kadang-kadang dah jadi perangai. Mana boleh ambil peluang. Siap kira pula tu. Kos penjimatan yang boleh dibuat. Bila pergi bila makan dengan orang yang senang ni, orang je bayar. Sebab makan ni kos ya tuan-puan. Sekali kita makan dengan orang 5-6 orang, habis kat 100-200. Jadi kalau dapat tu dikurangkan, itu boleh kurang sebulan 1,000 tu. Ada orang perangai macam tu. Tapi kalau yang satu golongan lagi, tak nak. Kita tak pernah kisah, dia ada duit banyak mana pun, bukan urusan kita. Kita tak nak termakan budi. Biasa-biasa je. Sebab apa? Menanggung budi orang ni berat. Menanggung budi. Kita macam dicekik, tak ada kebebasan. Yang tu bagi Ustazah tak nak. Lebih baik kita bebas, nak cakap yang betul, nak cakap yang salah. Tak ada termakan budi apa. Pergi makan pun kita boleh bayar. Macam tu je, tak nak. Bahkan ada kadang-kadang, ni cerita-cerita reality lah tuan-puan. Buat pergi berjalan contoh. Kadang-kadang ada kan, bila orang senang ni nak buat berjalan. Nak bayarkan semua. Kalau tanya Ustazah, bagi Ustazah akan tengok. Kalau Ustazah mampu bayar, Ustazah bayar. Kurangkan betul-betul. Maknanya termakan budi tu. Tak apa. Contoh macam pergi umrah kan. Ada orang nak bayar Ustazah. Ustazah akan cakap tak apa. Berapa kos ni? Tak apa, Ustazah boleh bayar insyaAllah. Kalau nak belanja makan macam tu je lah. Tak payah sampai satu package tu. Sebab apa? Kalau Ustazah tak mampu lain cerita tuan-puan. Tapi kalau Ustazah boleh bayar lagi, Ustazah akan bayar. Mungkin dia pergi tu dia ada tujuan macam nak minta Ustazah bimbing kan. Secara personal. Ustazah faham maksud dia. Ustazah boleh buat tu insyaAllah. Tapi untuk membayarkan semua sekali tak. Tapi kalau dia nak upgrade business class boleh lah. Sebab Ustazah tak mampu yang tu. Mana yang tak mampu tu, tak apalah. Tapi kalau Ustazah nak buat semua tak. Sebab apa? Sebab kita tak nak tuan-puan, kita tak boleh bercakap yang benar dengan orang. Kita tak boleh berjadi jujur dengan orang. Sebab bukan Ustazah kata je, tengok Al-Hakim beritahu, seorang hakim beritahu, tanggung budi orang ni beban besar. Boleh berdiri sendiri insya-Allah dengan pertolongan Allah, usaha sendiri, usahalah sendiri. Orang masa suka, dia puji tuan-puan. Masa tak suka, dia keji nanti. Ada seorang sahabat yang dibawa oleh seseorang pergi satu tempat melancong. Dibayarkan semua sekali, dia kata balik menangis. Sebab apa? Sepanjang kat sana diperlakukan macam pembantu rumah. Orang tu marah.
dia bangun lambat, orang tu marah kat dapur, dia sewa apartment, kat dapur ada sampah. Padahal tu bukan agreement kan? Bukan agreement dia pergi jadi pembantu rumah. Dia ada kedudukan dia sendiri. Cuma mungkin dia tak ada duit nak pergi tempat yang mewah macam tu. Dia dibayar oleh seseorang. Konon kata awal nak dibelanja. Tapi nampak ya tuan puan, akan datang tak puas hati juga. Bila rasa aku dah belanja kau semua, banyak-banyak, patutnya dapur tu tolonglah bersihkan. Macam tu maksud dia. Jadi ustazah pun rasa simpati bagi pihak sahabat ustazah tu. Saya faham. Dia tak sepatutnya jadi pembersih dapur juga. Ya. Kalaupun dia tak kaya, tapi dia bukanlah sepatutnya jadi pembersih dapur untuk semua orang. Sebab dia adalah kelebihan yang lain. Tapi tuan puan, ini realiti. Orang bila manusia macam itulah ya. Sebab tu balikkanlah, bawalah hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan kita nikmat di tengah-tengah kita buat maksiat. Allah bagi kita kebaikan, bagi kita nikmat di tengah-tengah kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau kita ni orang yang baik, hamba Allah yang beriman, yang taat, lebih-lebih lagi ditatang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberian daripada makhluk pada umumnya menyebabkan terhijab daripada Allah. Boleh jadi tak ingat pada Allah. Dan merasa terhutang budi kepada manusia. Dan inilah letaknya kerugian moral. Ya, boleh rasa terhutang budi dengan orang. Terima kasih, buat baik dengan orang. Balaslah budi tu. Jangan jadilah kacang lupakan kulit kan. Tapi jangan terhutang budi yang sampai tergadai kita punya prinsip hidup kita. Kita tak suka benda tu. Kita tak buat benda tu. Kita dididik untuk tak buat benda tu. Tapi sebab terhutang budi, benda tak biasa pun jadi biasa. Benda yang salah pun jadi betul. Itu tak nak. Itu telah menyalahi prinsip. Ya, itu kerugian moral. Sebaliknya, penolakan yang menyebabkan ingat kepada Allah, itu adalah sebuah kurnia nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuncinya di mana tuan-puan? Siapa dapat kunci ni, kita boleh balik dah. Apa kunci sebenar dia? Apa kunci dia? Kunci dia yang kita nak penanda arasnya adalah ingat dan taat kepada Allah. Suasana yang berlaku dalam hidup kita berubah-ubah. Ada dapat, ada tak dapat, ada ditolak, ada diberi, ada ke atas, ada kat bawah, ada sakit, ada sihat, ada senang, ada menangis. Tapi semua tu hanyalah keadaan yang berubah-ubah. Halnya satu, keadaan tak berubah tu satu je, apa dia? Tetap ingat dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua keadaan yang berubah-ubah tadi adalah kebaikan kepada kita. Diberi sikit baik, dikurnia banyak juga baik, dihalang baik, ditolak baik, semua baik. Kenapa? Kunci satu. Kita ingat dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemiskinan jadi baik ketika mana dia ingat kepada Allah, dia taat kepada Allah. Demikian juga kekayaan juga baik. Terpuji ketika mana kekayaan membawa dia ingat dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat anak baik, bagus dapat anak, ya? Sebab apa dapat anak, ingat pada Allah, taat pada Allah? Ada orang tak dapat anak, tak ada keturunan, tak ada zuriat, tapi taat pada Allah, ingat pada Allah. Maka keadaan tu juga bawa kebaikan kepada dia. Ada orang tak kahwin, ya, tapi tak kahwin pun mendekatkan diri dia pada Allah. Dia tahu hidup dia tak sunyi pun, ada Allah yang sentiasa bersama dia. Itu lebih baik bagi dia. Ada orang kahwin lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bukan diukur pada suasana yang berubah-ubah tu, tapi dia diukur pada penanda aras atau kunci dia ingat dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hikmah ni menjadikan kita tak rakus kepada dunia. Kita tahu mempertimbangkan urusan dengan makhluk tu dengan baik. Ya, kita tak nak jauh sikit nak jadi orang yang tegeh-tegeh, bodek-bodek ni tak nak. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur segala-galanya. Dan Allah mengatur segala-galanya dengan ihsan, dengan kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah tambah sikit tuan-puan dengan beberapa iktibar hikmah ya daripada rujukan kitab yang lain. Kata seorang ahli hikmah, mengasihi makhluk
Dan bergantung hati kepada mereka boleh mengundang hilangnya makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayang tuan-puan, tersangkut sangat hati dengan makhluk ni boleh menyebabkan makrifah kepada Allah kurang. Sebab hati tu dah tercengkam dengan makhluk. Tak apa, dia ada, beres semua. Nampak dah, itu pun nampak dah. Ya, Ustaz takut kalau kita kadang-kadang takut tapi kadang kita tak sedar tercakap macam tu. Pergi rombongan contohnya. Katalah 5 orang kan ya. Risaulah kata kawan kata. Alah tak payah, Kak Leha ada. Kak Leha kalau ada beres, dia bawa 5 kad dia tu cukup dah. Kad kredit laki dia contohnya lah. Amboi senang kita bersandar-sandar kat kad kredit orang. Dia bersandar kat orang. Tapi bahasa kita tu pun nampak dah. Jangan tuan-puan, terutama kalau orang pergi haji kan, lagilah nak kena sebab biasanya cash. Kalau tak betul dia punya apa? Dia punya sandaran ni kan? Betul tuan-puan. Ada seorang anak yang bawa mak dia yang sakit. Bukan main bahasa dia kata. Tak apa mak, dah, mak tak payahlah risau-risau. Mak dia duduk cerita dengan anak-anak lain. Korang macam mana kalau mak macam ni lah, nak ubat lah. Tak payahlah fikir semua. Mak, saya kan ada. Anak dia cakap. Kan bawa saya ni tujuan nak bawa mak. Tengok ya bahasa tu kan. Ni nak pergi haji ni tuan-puan. Lala bergelir yang duduk atas wheelchair. Bukan mak dia, anak dia. Tuan-puan jangan main-main orang cakap mulut kita tu. Sebab benda datang daripada kita punya hati. Ustaz pernah bawa jemaah-jemaah yang dah tua-tua lah. Masa tu bukan jemaah Ustaz, jemaah ayah Ustazah. Ayah Ustazah pun mutawif bawa orang kampung kan. So ayah kata, Kak Cik tolong abah Kak Cik. Bawa jemaah-jemaah kan. Jadi masa sa'i tuan-puan, makcik tu memang jalan slow sangat satu grup makcik ni. Slow ya Tuhan. Lambat sangat. Ustazah memang tak biasa sangat jalan perlahan. Sebab dah terbiasa jalan laju. Jadi untuk memperlahankan tu kan, aduh, sampai terlanggar-langgar kaki Ustazah. Dah lah kaki panjang kan orang tinggi terlanggar tau kaki tu. Ya, sebab nak pergi perlahan sama dengan makcik-makcik tu. Kata aduh berat gini ni. Jadi agaknya makcik tu pun perasan kan terlalu lambat. Dia kata dalam hati Ustaz tu bermain-main dalam hati tu. Ya Allah lambatnya. Ni kalau aku dah siap dah ni. Dah siap macam tu lah. Jadi Ustazah pun cakap dengan makcik-makcik tu. Acik, boleh tak Ustazah jalan dulu? Kan? Nanti kan kita tunggu kat sana. Ya, sebabnya itu macam tinggal lagi yang ke-5, ke-6, ke-7. Dah baca dah doa untuk makcik-makcik tu panjang kan, kuat-kuat dah. Dia tu nak cepat. Boleh. Pergilah dulu. Tuan-puan, sekejap je. Ustazah jalan sikit je. Datang satu wheelchair, entah orang mana bawa wheelchair. Dia langgar belakang kaki Ustazah. Sakit tau. Sakit sangat. Ustazah paling takut kalau kena kat wheelchair tu. Berdarah, melecet. Ustazah lebih lambat daripada makcik-makcik tu. Cash Allah bayar. Ya, terus macam makcik kata, Ustazah, okey, tak apa, jalan dulu. Jalan dulu. Masya Allah. Dia terfikir, macam mana aku nak jalan perlahan ni? Macam mana jalan perlahan? Ada cara kau nak jalan perlahan. Ya Tuhan. Subhanallah. Balik je tuan-puan, cari apa, handy plus kan? Cari, terus istighfar, astaghfirullahalazim. Kau berfikir-fikir macam nak jalan perlahan. Boleh perlahan sebenarnya kan ya. Sampai dah tak sabar dah cakap dengan makcik nak jalan. Ni Allah bagi nak jalan perlahan. Ni jalan perlahan. Makcik tu pula lah yang kesian kat Ustazah. Jangan main ni tuan-puan. Jadi kita tu memang Allah nak suruh kita bergantung hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bergantung dengan Allah. Jangan gantung dengan anak, gantung dengan siapa-siapa. Bergantung dengan Allah. Bergantung dengan orang ni boleh menghilangkan makrifah kita kepada Allah. Jadi bergantung dengan orang ni datang sebab pemberian-pemberian tadi. Takkan kita bergantung dengan orang miskin. Dia kaya pagi makan petang, rumah pun tak ada, takkan kita nak bergantung harap dengan dia. Kat mana yang selalu jadi sebab tu? Apa yang ada pada dia. Suami kita kaya, bergantung dengan dia. Selesa hati, tak ada hal. Suami kita kaya. Salah juga tu tuan-puan. Pergantungan tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang kadar keterbatasan manusia tu kita kena faham. Baik, yang kedua, benarlah kata seorang penyair, fala albasun na'ma wa ghairuka mulbisi wala aqbalud dunya wa ghairuka wahibi.
Aku tidak akan pakai nikmat sedangkan selainmu memakaikannya kepadaku. Aku tidak mahu menerima dunia kalau selainmu yang memberinya kepadaku. Masya Allah. Maknanya, menerima nikmat, menerima apa yang ada kat dunia ni kena betulkan hati kita. Ingat bahawa itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji. Macam mana kamu dengan pemberian ini? Masya Allah. Tuan-puan, ustazah adalah seorang ustaz tu cerita dengan ustazah. Mungkin kalau dah sebut nama ustaz tu, ramailah yang kenal. Rasa ustaz ada semua dan semua kenal dia. Jadi tak nak sebut nama. Ambil pengajaran saja. Ustaz tak sangka jugalah cerita ustaz tu. Dan ustaz terlopong dengar sampai hari ni. Memberi inspirasi. Dia kata, ustazah, saya pergi umrah. Dia kata, saya suka betul tengok makcik-makcik Indonesia. Orang Indonesia yang tua-tua tu. Sebab saya heran ustazah, dia orang duduk kat hotel yang mahal-mahal. Tapi naik lift tak pandai. Naik eskalator tak pandai. Makan pakai sudu garfu tak pandai. Kalau naik eskalator tu ustazah, diikat tu. Telekong tu ramai-ramai tu buat macam kereta api. Itu lagi teruk merana kalau jatuh. Oi, kalau seorang jatuh, ikat telekong. Takut. Kalau itu tahap ketakutan ni, macam mana dia boleh kaya sangat ni? Boleh pula, siapa pula yang menguruskan ni duduk kat hotel-hotel ni? Jadi dia kata, saya selalu tanya kadang. Kadang ada pakcik-pakcik tu macam menunggu je kita depan lift. Tunggu siapa orang yang bijak sikit untuk turun naik lift. Dia tak berani. Ada tuan puan, kalau kita pergi duduk, bukanlah hotel apa sangat apa, macam Zam-Zam depan tu kan ya. Dia rela duduk depan pintu bilik tu, tak masuk-masuk. Kenapa? Takut nak masuk seorang dalam bilik, takut terkunci. Nak nunggu kawan balik. Jadi kita heran, macam mana dia boleh duduk hotel ni? Kata ustaz tu, kebanyakan yang saya tanya semua cakap, ini disponsor orang, ditaja orang. Orang yang taja tu bukan bagi hotel jauh tuan-puan. Hotel yang paling dekat untuk makcik-makcik tua-tua tu. Jadi kata ustaz tu, saya sampai terfikir, ustazah saya kata, ya Allah. Bila saya tengok makcik-makcik tu cerita, macam mana dia doakan orang yang taja, umrah-umrah dia orang tu sampai terfikir, saya tak ada seorang pun seumur hidup saya taja orang pergi umrah. Tak ada seorang seumur hidup saya gembirakan orang pergi umrah, pergi haji. Jadi dia kata saya berazam ustazah, saya berniat. Ya Allah, kau bagilah aku rezeki. Ya Allah, aku nak bawa orang pergi umrah. Ramai saudara mara saya yang masih belum pernah lagi menjejak kaki ke Mekah. Ramai saudara mara orang kampung saya, dia cakap. Jadi saya letaklah niat saya memang nak gembirakan orang tu. Saya minta satu je pada orang yang saya bagi tu kan. Doakan saya dapat rahmat berkat daripada Allah. Jadi dia kata, Alhamdulillah ustazah. Allah lapangkan rezeki saya tunaikanlah saya punya azam tu. Kalau tak silap ustazah tuan-puan, dia dah hantar tak kurang daripada 60 orang ahli keluarga dia buat umrah. Ustazah terdiam dengan cerita dia. Terdiam. Sampai saya kata, Masya Allah, ada sisi yang kita tak tahu pasal ustaz tu. Dia kata ni saya tak cerita kat ramai orang ni ustazah. Dia cakap, ada sebab juga kenapa dia bercerita dengan ustazah ya. Ada sebab sebelum tu. Jadi ustazah kata, Masya Allah, Masya Allah. Kita duk ngabihkan duit yang kita ada untuk nafsu kita ya tuan-puan. Cuba kita letak satu perancangan macam ustaz tu buat. Nak hantar orang pergi Mekah, habis kat duit kita kan. Bukan maksud habis, maknanya digunakan duit kita tu. Yang patut kita nak macam ni tadi, dah hantar ke sini. Ada allocate sekian-sekian banyak nak beli tu, nak beli ni. Tapi pembelian kita nak beli tu, memang tak ada manfaat pun. Memang betul-betul sebab kita rasa kita banyak duit, kita nak beli untuk apa? Keinginan kita, selera kita. Cuba yang kita dah allocate tu, hantar ke sini, dapat hantar 3 orang pergi umrah. Orang yang membelanjakan harta dia untuk haji dan umrah, Allah akan ganti balik. Yakinlah tuan-puan. Sama dengan kita belanja kat orang. Tujuan haji dan umrah, Allah akan ganti balik. Dan Ustazah ambil inspirasi juga daripada Prof. Harundin yang sentiasa hantar orang pergi haji. Dia tak pergi haji banyak kali dah. Tapi allocate duit tu untuk hantar orang yang belum pernah haji dan tak mampu haji. Kena ya tuan-puan, sebab kalau tak, nafsu kita ni macam-macam. Ada duit lagi teruk. Lagi macam-macam nak beli.
Ya? Jadi sama je macam tak ada duit juga. Sebab apa? Nafsu dah makin besar. Kecuali kita pandai meletakkan sesuatu tu pada tempat dia. Tahu. Jadi berkata penyair tadi, aku tak akan pakai nikmat dalam keadaan aku rasa selain Allah yang bagi. Aku akan pakai nikmat tu, ambil nikmat tu dalam keadaan aku yakin, tanam, ini daripada Allah. Manusia ni perantara saja. Ya? Yang ketiga, apabila Allah tidak memberi kepada seseorang hamba apa yang dihajatinya dan tidak menerima permohonannya, sebenarnya itu ihsan dan kurniaan yang baik. Kerana itu boleh mendorong hamba itu bermunajat kepada Allah dengan penuh ubudiah dan kesungguhan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dalam bab ini kita kena bersederhana kan, dan kena mengimbangi dengan baik kefahaman kita dan keyakinan kita. So, kita akan bahagialah, cerialah dengan apa yang kita ada. Sebab kita terasa kita duduk dalam ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku pada kita sekarang adalah bukti ihsan Allah kepada kita. Inilah yang terbaik untuk kita. Maka jadilah hamba Allah yang bersyukur, yang gembira, yang bahagia, yang ceria. Dan selalu ingatkan diri Ustazah beberapa perkara ni lah. Contoh kalau kita dengan anak kita suka tak bawa anak kita dengan muka masam? Anak tu muka masam. Masam muka dia. Ustazah ingat Ustazah pun pernah buat perangai yang sama dengan mak tu. Masa kita sekolah-sekolah tu kan. Muka masam kena cubit. Muka masam kena cubit. Ya? Mak saya pernah, bukan mak yang cakap, tapi masa tu muka masam. Adalah benda geram kan dengan mak kan. Masa kita sekolah-sekolah, jadi yang cubit mak, tapi yang cakap kakak. Cuba kau senyum macam senyum Cat Power tu. Saya ingat lagi. Geram betul dengan berbisanya ayat dia. Cuba kau senyum macam kau senyum Cat Power kau tu. Ya Allah, terdiam mendengar kan. Tapi betul juga amboi kau main kau dengan kegawan sekolah senyum kau main. Dengan mak tu muka masam mencuka berjalan. Jadi tengok tuan-puan, mak kita dengan muka kita yang masam tu pun rasa macam budak ni apa lagi yang tak kena agaknya ni. Nak setara mana agak lagi? Macam tu lah kan ya. Jadi saya kadang fikir benda tu kan. Macam mana aku hidup atas muka dunia ni dengan muka tak puas hati. Dengan sedih tentu dihara. Seolah-olah macam ada yang buat kita. Siapa yang buat Allah? Allah maknanya macam ada benda yang macam Allah macam tak kena Allah buat kat kita. Jadi saya tak nak adab macam tu tuan-puan. Kita kena ingatkan diri kita, tak baik adab tu. Siapa yang buat kamu ni? Masuk buat tu macam siapa yang menyusahkan kamu? Siapa yang melukakan kamu? Siapa yang menyakitkan kamu? Allah ke? Tak. Allah tak pernah menyakitkan kamu. Allah tak pernah zalim kat kamu. Allah tak pernah menyusahkan kamu. Allah lah yang menjaga kamu. Allah yang paling cinta kat kamu. Muka yang baik mana? Muka manis mana? Hati lapang mana? Hati syukur kamu mana? Tanya diri kita. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang benda tu tuan-puan. Kita menunjukkan adab yang tidak baik. Orang jumpa kita tanya, Kak okey ke Kak? Okey ke? Asal orang jumpa tanya, okey Kak? Kenapa dia tanya macam tu? Ya, akak sihat ke tak? Sebab kita tu menunjukkan macam tu. Seolah-olah macam kita lah yang paling teruk diuji. Kena bertenang. Kita bukan dizalimi oleh Allah. Sama sekali tidak. Kita bukan disakitkan oleh Allah. Kita bukan bukan disusahkan oleh Allah. Allah sedang memberikan ihsannya kepada kita. Allah yang paling mencintai kita. Allah sedang menolong kita. Sedang memberikan yang terbaik kepada kita. Bagilah wajah yang manis. Bagilah hati yang lapang. Ya, buatlah kebaikan pada diri kita dan pada orang lain. Benda tu, mindset kita, kefahaman dan keyakinan kita, dia akan mencorak kita tuan-puan. Personality kita. Ya, jadi mudah-mudahan kita boleh jadi lebih baik lagi daripada semalam daripada hari ini insya-Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan